warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ceria Kak Izan ucapkan kepada semua rakan guru. Semoga rakan guru semua sentiasa berada di dalam kesihatan yang baik. Okey, sihat fikiran, sihat fizikal, sihat hati. InsyaAllah ya. Okey, rakan guru semua, hari ini Kak Izan akan berkongsi tentang satu topik, iaitu bagaimana tingginya tahap kesabaran seorang guru dalam menggalas tugas sebagai seorang pendidik. Okey rakan guru semua, bukan semua di kalangan kita sebenarnya boleh menjadi pendidik yang baik dan disenangi pelajar. Kerana profesyen perguruan itu sebenarnya sangat mencabar kesabaran dan keimanan kita jika kita gagal menghayatinya sepenuh jiwa dan raga. Ada di kalangan rakan kita yang mendapat penyakit seperti darah tinggi, mengalami tekanan yang sangat teruk bila berhadapan perangai pelajar yang sukar dikawal. Ada juga yang mendakwa disebabkan sikap pelajar malas, nakal dan tidak mendengar kata membuatkan mereka hilang sabar dan kurang bermotivasi untuk meneruskan perjuangan dalam profesyen perguruan ini. Umumnya lah pendidik atau kita yang bergelar guru ni sebenarnya berada di dalam profesyen yang sangat mulia dan sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat. Sebagai contoh kalau kita pergi ke pasar ke atau ke kedai, tanpa kita mengenalkan diri kita siapa, mereka dah tahu dah kita ni. Contohnya, kakak ni cikgu kan. So lepas tu kita tanyalah, macam mana encik tahu? Senang je nak kenal cikgu ni, kata dia. Cikgu ni kata-katanya tersusun. Bila ditanya sangat tertib kata-kata. Dan di hujung sekali mesti ada ucapan terima kasih. Hebatnya insan bergelar guru ni tinggi sangat pandangan masyarakat pada kita. Sebab itulah jika kita memilih untuk menjadi seorang pendidik, kita ni seolah-olah dilihat sebagai role model. Dihormati, disanjungi. Tapi rakan guru semua, di sebalik kemuliaan dan ketinggian kita dipandang sebagai seorang pendidik ini, sebenarnya profesyen kita mempunyai cabaran tertentu kerana proses memberi pendidikan dan pengajaran kita yang terlalu dengan murid ni sebenarnya sangat direct. Kita berurusan dengan karina manusia dan ia memerlukan sifat sabar yang sangat tinggi. Tak heranlah selalu saja keluar kes di media sosial, di TV, di radio berkaitan dengan sikap guru atau pendidik yang hilang sabar dengan perangai pelajar. Sebenarnya rakan guru, tak kiralah peringkat prasekolah ke, sekolah rendah ke, menengah ke, seorang pendidik ni perlu berhati mulia, sentiasa sabar, mudah mesra dan tak lokek ilmu, serta prihatin dan menyayangi pelajar. Pendidik yang baik dan disenangi boleh memahami pelajar. Tak kira sama ada pelajar tu kurang bijak, kurang cerdik, yang genius, yang cemerlang, yang hok meleleh, ataupun dari kalangan latar belakang yang miskin, sederhana, kaya. Kita kena meraihkan semuanya. Pendidik yang baik sebenarnya akan disayangi dan diingati pelajarnya sampai bila-bila. Saya nak kongsikan pengalaman lah Kak Izan bergelar guru sejak 25 tahun dulu. Ada dua cerita di sini. Cerita pertama tentang anak murid Kak Izan yang berada di tahun 6.
Okey, kebetulan Kak Izan ni guru kelasnya. Dan murid ni seolah-olah menjadi habit. Setiap hari Jumaat atau Isnin mesti tak hadir sekolah. So, bila tarikh-tarikh menghampiri UPSR, kita sebagai guru ni menjadi, orang kata, tak senang duduk lah. Apa sebenarnya yang berlaku pada anak murid kita ni? So, Kak Izzah mengambil langkah, apa kata kita kenal pasti masalah dan dengan cara kita berkunjunglah ke rumahnya. Okey, Kak Izzah pun pergi ke rumahnya bersama dengan guru penolong kanan hak ehwal murid lah. Tiba di rumahnya, kami ketuk pintu. Masa tu dah dekat pukul 11. Bayangkanlah pukul 11 ni, kami ketuk pintu bagi salam. Kali pertama tidak dibuka, kali kedua pun tidak dibuka. Kali ketiga dibuka dan pintu dibuka bila melihat yang kat dalam rumah tu seolah-olah semuanya baru bangun tidur. Ada ibu, ada ayah, ada anak murid Kak Izan dan adiknya 2 orang. Bayangkan rakan guru, kita nak marah pada siapa? Sekarang ni tahap kesabaran kita bukan hanya kepada anak murid, tetapi pada ibu ayah pun kita kena sabar. Okey. Masuk kali kedua, dia dah kurang sikit lah. Ketiga, keempat, dia sehari lama-lama dia dah rajin datang sekolah. So, kita kena raikan dia walaupun dia jenis murid lemah. Okay? Walaupun dia murid lemah, tapi dia hadir ke sekolah. Pada Kak Izan itu dah satu rahmat dah. Okey, itu kisah pertama. Kesabaran kita bukan pada anak murid tetapi kepada mak ayah juga. Okey, kisah kedua, kenangan manis lah pada Kak Izan. Okey, Kak Izan ada seorang murid, dia sangat lemah dalam pembelajaran. Okay? Tapi seorang murid yang ada iltizam yang tinggi, rajin, tapi Allah anugerahkan apa orang kata, dia tidak cemerlang dalam pelajaran lah. Okey, ini cerita 15-16 tahun dulu. Okay. Satu hari Kak Izan bersama suami ke bandar mencari barang. Tiba-tiba Kak Izan ni ditegur oleh seorang pemuda. Cikgu Rohaizan, dia kata. Kak Izan ingat-ingat lupalah. Minta maaf. Kak Izan tanya, siapa ya? Cikgu Rohaizan. Cikgu Rohaizan tak kenal saya ke? Dia pun memperkenalkan nama dia sekian-sekian. Kak Izan ingat lupa. Sehinggalah dia mengatakan, cikgu, saya ni sebenarnya dulu cikgu panggil saya anak mama. Anak mama sebabnya saya ni malas. Bila cikgu panggil mana anak mama, saya terus bangun, saya terus buat. Cikgu, saya nak jemput cikgu dan suami ke makan tengah hari di sebuah hotel di Melaka lah. So, Kak Izan tak tahu dia sekarang dia buat apa. So, hari esoknya kami pun suami isteri penuhilah jemputannya di sebuah hotel tu makan tengah hari you. Okey, hotel hebat. Kita tertanya-tanyalah apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh anak murid ni sekarang, apa pekerjaannya, apa yang dibuatnya. Okey, rakan guru sekalian. Okey, dia bersama isteri dan anaknya bersama-sama saya lah menikmati makan tengah hari itu sambil bercerita tentang kisahnya. Sekarang ni dia mempunyai sebuah syarikat, tak perlulah Kak Izan kenalkan syarikat apa, dan sangat berjaya. Dan yang Kak Izan rasa terharu sangat bila dia kata, dengan sebab cikgu lah saya berjaya sekarang. Ya Allah, Tuhan je tahu macam mana Kak Izan dulu tahap kesabaran kita menjadikannya sehingga, tapi itu semua dengan bantuan Allah lah, menjadikan dia supaya sikit rajin untuk belajar. Tu sahaja. Dan ya, kita tak tahu kan hujung kisah nasib seseorang tu semua Allah yang tentukan. Tapi itulah anak murid Kak Izan yang kita syahadunya bila dia kata disebabkan cikgu lah saya berjaya. Rasa nak sujud syukur masa tu juga. Dan sampai sekarang murid tu masih berhubung dengan Kak Izan. Okay? Kalau hari jadi Kak Izan, birthday Kak Izan, dia tak pernah lupa untuk mengirimkan hadiah.
Saya sayang dia, sayang sangat. Okey, sambung cerita kita lah ya para guru. Okey, kadang-kadang kita ni sebenarnya belajar berkongsi kasih sayang. Belajar berkongsi kasih sayang dengan anak murid dan mendekati mereka sebagai anak yang memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar dalam kehidupan. Dan kadang-kadang mereka yang mengajar kita, yang membuatkan kita tersentak, buka mata. Ini yang kadang-kadang kita katakan kecil, jangan disangka anak. Jangan disangka anak. Okey, berpandukan falsafah, mudahkan pelajar, jangan sukarkan mereka dengan perkara yang kecil, serta selalu bertoleransi. Saya, Kak Izan lah, mendapati dunia pendidikan ni sebenarnya sangat menyeronokkan. Segala-galanya tadi adalah berpunca daripada sifat sabar kita. Walaupun begitu ya, para rakan guru, pendidik sebenarnya mesti ada sikap tegas. Tetapi lembut dalam tutur kata dan memberi nasihat. Okay? Berilah ilmu yang ada pada kita dengan penuh keikhlasan dan doakan juga. Doakan juga kepada mereka supaya jadi yang terbaik. Okay? Pelbagai kerenah anak-anak murid kita sebenarnya memberi pengalaman menarik untuk Kak Izan. Menjadikan kita bersemangat untuk meneruskan kerjaya kita sebagai pendidik. Okey. Disebabkan itu juga kadang-kadang kita cuba mengenali setiap pelajar kita supaya kita tahu apa pendekatan yang sesuai untuk mereka. Okey. Banyak pengalaman suka duka bersama murid dan pengalaman manis lah bersama mereka lah yang membuatkan saya sangat cintakan profesion perguruan ini. Okey, menjadi sifat Kak Izan sendiri untuk mendengar luahan apa je masalah daripada anak murid, okey, dan membantu apa yang Kak Izan terdaya. Sebagai pendidik juga rakan guru, kalau bolehlah kita ingatlah nama mereka. Kadang-kadang salah panggil, tapi itu yang Kak Izan kata, kalau misal kata Kak Izan suruh dia panggil mama. So bila mama, Kak Izan tak rasalah Kak Izan salah panggil. Macam tu. Okay? Sebagai pendidik, kalau anak murid kita buat silap, panggil dan nasihat mereka dengan cara yang betul. Kerana murid ni sebenarnya sangat mudah ikut nasihat kita. Okay? Kemudian kita sentuh emosi dia. Sentuh emosi ni, kalau kita betul gayanya, okay, InsyaAllah sampai mati dia sayang kat kita. Kesimpulannya, menjadi pendidik yang baik dan disenangi pelajar sebenarnya bukan sukar. Tapi perlu datang dari hati yang sangat sabar dan jiwa yang ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikan kita sebagai pendidik. Sebabnya, pendidik ni bukan sekadar berperanan sebagai tenaga pengajar, bukan sebagai cikgu, bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai motivator, kaunselor, pembakar semangat, pemberi motivasi kepada semua pelajar kita. Okey, saya percayalah. Kak Izan percaya untuk menjadi pendidik yang baik dan disayangi oleh semua pelajar, kita perlu sabar. Okay? S-A-B-A-R. Sabar. Dan perlulah mengajar dengan ikhlas dari hati dan perasaan. Okay? Ada satu kata-kata yang Kak Izan akhiri untuk slot kali ini, iaitu jadilah sebagai seorang doktor, okey, yang sentiasa memberi rawatan yang terbaik kepada anak muridnya. Kalau boleh, janganlah menjadi seorang hakim yang sentiasa menjatuhkan hukuman, mencari kesalahan. Okey, you are wrong, you are right. Tapi
jadilah perawat yang sentiasa memberi rawatan yang terbaik kepada pesakitnya. Okey saja, sekian untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain kali. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.